Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung kuliah kita dengan tajuk hari ini khurafat menurut perspektif akidah Islam. Insya-Allah kita akan membahaskan terlebih dahulu tentang definisi khurafat dan contohnya. Kemudian kita masuk kepada subtopik ciri-ciri dan jenis-jenis khurafat, bentuk khurafat dan juga hukum khurafat. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi khurafat? Saya petik daripada buku yang dikeluarkan oleh Jakim yang bertajuk Khurafat, Azimat dan Khurafat, garis panduan. Buku ini boleh didapati daripada internet dalam bentuk PDF. Saya pohon para pelajar semua untuk download buku ini dan boleh dijadikan sebagai rujukan bagi tajuk khurafat ini. Dalam buku tersebut dinyatakan definisi khurafat sebagai semua cerita, sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Daripada wording terakhir ini pun sebenarnya kita telah boleh menjatuhkan hukuman. Apa hukum sebenarnya khurafat ini? Dalam arti kata lain, dia menyimpang dari ajaran Islam. Sudah tentulah perlakuan khurafat itu adalah sesuatu yang haram dan hendaklah kita menjauhinya. Apa contoh khurafat? Sebenarnya banyak dalam masyarakat kita. Kalau saya tanya pelajar pun mungkin setiap seorang boleh bagi satu. Pernah tak dengar pantang larang ataupun cerita-cerita dulu-dulu kan, dalam contoh adat kelahiran seorang bayi sebagai contoh. Kalau kita lihat contoh yang ada di sini, di bawah tu, gambar di bawah tu dipetik daripada laporan akhbar berita harian, bagaimana seseorang yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu, bagaimana tata cara urus uri kanak-kanak itu, bayi itu. Ada yang ditanam, memang ditanam lah. Cuma ada kepercayaan yang kadang-kadang kena tanam dengan paku, kena tanam dengan alat tulis, dengan kepercayaan tertentu. Seperti percaya bahawa kalau nak budak ni pandai, bayi ni pandai, kena tanam dengan alat tulis. Itu kepercayaan yang sebenarnya karut-marut. Kan? Satu pembaziran saja pergi tanam uri bayi dengan alat tulis. Sebab nak jadi pandai. Barangkali kalau nak pandai IT, kena tanam dengan laptop lah kan. Jadi sebenarnya jangan orang kata apa, percaya benda-benda yang bersifat khurafat ini. Kalau kita lihat gambar yang di atas tu pula ialah badi air mayat. Bagaimana seorang samsing kaki pukul, dia nak kuat, dia tak nak orang kata apa, badan dia tak lut oleh tikaman senjata tajam, dia kena mandi dengan apa? Mandi dengan air mandian 7 mayat. Dan akhirnya perkara-perkara yang dilakukan sebegini boleh mendatangkan impak yang besar kepada diri dia, dan boleh menyebabkan dia jatuh syirik kepada Allah. Kerana kepercayaan kepada sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat ataupun mudarat kepada seseorang. Sebenarnya hakikatnya yang mendatangkan manfaat dan mudarat Allah saja, tetapi dia percaya kepada benda-benda ataupun upacara ritual yang tertentu. Begitu juga satu contoh yang saya nak kongsikan, yang ini saya dapat daripada kajian lapangan saya sendiri. Kalau kita lihat gambar yang tertera itu, gambar itu biasa aja, duit RM10, tetapi ada kepercayaan terhadap specialnya tanda tangan pada duit kertas RM10 itu, yang dikatakan seakan-akan macam tanda tangan Aisyah. Jadi ada sesetengah segelintir lah, bukan setengah, tak semua pun, ataupun segelintir sikit sangat dalam kalangan para peniaga ni, dia percaya bahawa duit yang sebegini ni boleh menjadi pelaris kepada perniagaan mereka. Dan biasanya mereka letakkan duit ini dalam laci duit. Dia seakan-akan menjadi ibu duit yang memanggil duit ataupun memanggil rezeki, memanggil pelanggan untuk datang lebih ramai ke kedai runcit mereka ataupun ke restoran mereka dan
sebagainya. Ini satu bentuk kepercayaan yang ada dalam kalangan segelintir para peniaga. Ini gambar yang dikumpul oleh salah seorang peniaga tersebut, dan dia sanggup membayar dengan harga yang mahal bagi sekeping duit kertas ini. Contoh RM2 mungkin dia beli dengan harga RM20 ataupun RM200. Sekeping duit RM50 yang kononnya tanda tangan itu seperti Aisyah, dia beli dengan harga RM500 kerana kepercayaan dia terhadap pelaris itu. Sedangkan benda itu adalah khurafat. Hakikatnya, apa yang dia percaya tentang tanda tangan tu, dia kata tanda tangan itu sebenarnya menyerupai tanda tangan Aisyah itu merujuk kepada kalau anda semua masih ingat, gambar ini adalah Permaisuri Agung kepada almarhum Sultan Selangor waktu baginda almarhum jadi agung. Dan setelah saya menyemak dalam kajian ini, dan kita tahulah yang tanda tangan di atas duit kertas itu adalah Gubernur Bank Negara. Macam mana pula Aisyah ini selaku Permaisuri Agung boleh pergi tanda tangan dekat wang kertas RM1 Malaysia? Dan hakikatnya begini sebenarnya, bila saya semak dalam senarai Gubernur Bank Negara yang pernah menjadi Gubernur, ada tanda tangan yang dikatakan kononnya seperti Aisyah itu sebenarnya adalah tanda tangan kepada Tan Sri Datuk Seri Ali Abdul Hassan yang menjadi Gubernur Bank Negara yang ke-6, dan dia jadi Gubernur ni dalam tempoh yang agak singkat berbanding dengan orang lain. Dia jadi dalam tempoh 2 tahun, daripada bulan September 1998 hingga bulan April 2000. Jadi logik sebenarnya duit itu yang bertanda tangan beliau yang konon yang dikatakan seperti Aisyah, tapi sebenarnya tanda tangan Datuk Seri Ali Abdul Hassan, duit itu agak susah nak didapati kerana tempoh tugas beliau di Bank Negara itu agak singkat, dan jadi kepercayaan itu sebenarnya memang tak betul, salah dan menyimpang daripada hakikat yang sebenar. Begitu juga contoh ini. Kalau kita lihat di kedai-kedai makan, di restoran, kedai runcit, ada setengahnya yang menggantungkan bingkai gambar Sultan Abdul Hamid dan juga Syekh Abdullah Fahim. Saya tulis dekat tepi tu, mereka ni sebenarnya tak salah. Mereka ni orang Syekh Abdullah Fahim, seorang ulama besar, kan. Kalau kita belajar sejarah, beliau lah yang mencadangkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 tu, kan. Dan dia juga seorang yang ahli falak, ulama terkenal. Begitu juga dengan Sultan Abdul Hamid, Sultan Kedah pada satu ketika dulu, seorang yang dikatakan warak dan ilmu agamanya juga banyak, kan. Tapi digunakan oleh sesetengah ataupun segelintir peniaga untuk gantung gambar ini di kedai-kedai mereka dan dianggap sebagai pelaris ataupun pendinding kepada perniagaan mereka. Begitu juga dengan kadang-kadang ada sesetengahnya. Ini contoh khurafat yang percaya kepada duit shilling lama boleh mendatangkan manfaat dari sudut melariskan jualan. Begitu juga dengan gambar ini. Banyak contoh yang saya boleh bawakan sebab ini kajian lapangan saya berhubung dengan pelaris dan pendinding dalam perniagaan orang Melayu. Ini adalah yang saya dapat daripada pelajar sebenarnya. Dia berkongsi dengan saya bila dia lakukan kajian di Terengganu. Kuda laut kering yang digantungkan di pintu yang dianggap sebagai pendinding daripada makhluk-makhluk jahat. Begitu juga dengan ini. Kalau ini gambar hiasan saja, kalau kita lihat di kedai-kedai kadang-kadang ada gantung sarang burung tempur ini. Sarang burung tempur ini memang unik, kan, bagaimana Allah ilhamkan kepada burung ini untuk buat sarang dia cantik saja. Tetapi kalau kita gantung sarang burung ini dengan kepercayaan dia boleh mendatangkan manfaat, contohnya gantung pada restoran boleh mendatangkan pelanggan yang ramai, boleh melariskan jualan dan sebagainya, pada ketika itu berlaku kepercayaan khurafat, kan, yang hukumnya adalah haram. Tetapi kalau sekadar nak gantung untuk tujuan hiasan, itu tidak ada masalahnya, kan. Itu tak ada masalah.
Kemudian ada juga yang menggantung bingkai wafak sebagai pelaris dan juga pelinding. Malah ada satu kajian yang dibuat di Thailand yang menyentuh tentang wafak ini. Ada satu tesis daripada Maras di Loh Yapa ni. Dia buat kajian tentang wafak ini. Ini bahan-bahan daripada tesis beliau. Malah di selatan Thailand juga, ini kawan saya, Dr. Ismail Khatib, dia kongsi dengan saya bagaimana ada kepercayaan karut di sana dengan menggantungkan apa yang disebut sebagai pacar. Saya tak tahu pronunciation saya betul ke tak. Penggunaan pacar ni dia gantung di pokok, ni pokok limau lah dengan kepercayaan bahawa gantungan ini boleh mengelakkan buah limau itu daripada dicuri oleh pencuri. Ini semua adalah jenis-jenis khurafat yang kita boleh lihat dalam masyarakat, dan banyak lagi sebenarnya kalau kita nak berbicara tentang pantang larang dan sebagainya, ataupun cerita-cerita contohnya kan dalam masyarakat Melayu, kalau kita pakai baju terbalik, dia percaya apa? Boleh mendatangkan hari tu nak dapat duit, contoh kan. Kalau ada ramai-ramai masuk rumah, maknanya apa? Ada orang jauh nak datang ataupun tetamu nak datang. Ini semuanya mungkin kebetulan, tetapi kalau kita percaya sebegitu, maknanya kita telah terjumus dalam kepercayaan khurafat. Saya ingat kita berhenti di sini dulu. Kita akan buat beberapa video tentang overview tajuk tadi. Sekadar itu yang saya kongsikan sedikit tentang definisi dan juga jenis-jenis khurafat. Jauhi khurafat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.